Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini kita berjumpa lagi di dalam video kali ini untuk kita mempelajari geografi tingkatan 2 bab 6. Baik. Hari ini kita sambung bab 6 iaitu telekomunikasi di Malaysia. Dan hari ini kita nak fokus kepada 6.3 6.4. Okey, kita tengok kepentingan telekomunikasi di Malaysia. Apakah pentingnya telekomunikasi ni? Apakah yang digunakan telekomunikasi di Malaysia digunakan untuk apa? Itu yang kita nak fokuskan pada pembelajaran pada hari ini. Okey? Baik, ini dia kepentingan telekomunikasi di Malaysia. Baik, kita pergi satu persatu. Itu ya. Baik, yang pertama, apakah pentingnya telekomunikasi ni? Yang pertama, telekomunikasi ni kita gunakan untuk meningkatkan, menaikkan, memantapkan integrasi penduduk dan perpaduan negara. Macam mana kita boleh meningkatkan integrasi penduduk dan perpaduan negara? Mudah sahaja. Bila ada telekomunikasi, kita boleh berhubung dengan orang yang jauh dalam negara ni. Lagi-lagi zaman 4G ni, 5G ni, kita boleh komunikasi menggunakan video call. So kita boleh tengok orang yang jauh di mata. Lagi-lagi pandemik COVID ni kan, apa rindu, dia boleh tengok menggunakan video call. So hubungan tu akan menjadi lebih erat. So perpaduan tu akan wujud, sama ada sesama bangsa ataupun sama berlainan bangsa. Itu yang dimaksudkan meningkatkan integrasi penduduk dan juga perpaduan di dalam negara. Lagi-lagi kita ni hidup di dalam sebuah negara yang masyarakatnya majmuk. Okey, tengok contoh tu kan. Dia buat video call dengan 3 orang sekali. Dulu seorang-seorang, sekali ni ada WhatsApp, dengan Telegram, ada Zoom, dengan 50 orang, dengan 60 orang kita boleh berhubung, kita boleh bersembang. So bagus untuk meningkatkan integrasi dan juga penduduk dan juga perpaduan negara. Baik, dan seterusnya ianya akan memudahkan perhubungan di semua lokasi. Bukan saja dalam Malaysia, tapi di seluruh dunia. Jadi dengan adanya telekomunikasi, tak kira lah. Pelajar-pelajar berada kat mana pun, still boleh berhubung. Okay? Bukan saja dengan suara, boleh tengok secara live. Kalau adanya teknologi lagi canggih lagi, mungkin boleh tengok nampak macam hologram depan tu kan. InsyaAllah akan ada teknologi tu nanti. Nampak lagi macam real. Kan? Kata tengok cerita Hollywood tu kan. Di telefon tekan ada orang keluar depan dia. Itu adalah idea. Mungkin pada masa akan datang, ke 10 tahun akan datang lagi, mungkin 5 tahun akan datang lagi ke ada benda tu. Wallahualam, kita tak tahu. Tetapi inilah antara kemudahan dan juga kebaikan adanya telekomunikasi ini. Okey. Dan yang ketiga, kita nampak tu gambar cocok bank. Banking. Simpanan maklumat penting dapat dilakukan dengan mudah seperti penggunaan kad ATM. Kalau dulu nak masukkan kad ATM perlu pergi ke ATM card. Betul. Sekarang ni kita nak pindahkan duit, nak buat pembayaran belian barangan, boleh menggunakan telekomunikasi. Sebab telekomunikasi juga merangkumi internet, aplikasi-aplikasi Maybank to you, kan, dan sebagainya. So simpanan maklumat penting juga dapat dilakukan dengan lebih mudah. Sama ada contoh menggunakan ATM. Bukan itu saja, contoh maklumat-maklumat tentang diri kita pun. Kalau dah ada sistem, untuk kita update di dalam sistem tu mudah. Tak perlu nak pergi ke kaunter, kita secara online saja. Itu dikatakan simpanan maklumat penting dapat dilakukan dengan mudah. Seperti penggunaan kad ATM. Baik, seterusnya, kepentingan yang seterusnya, telekomunikasi ni. Itu tadi, urusan pentadbiran kerajaan dan juga swasta menjadi lebih mudah dan lebih cepat. Sebab apa mudah? Sebab kita tak perlu nak keluar. Bangun pagi, dekat atas katil pun dah boleh buat dah. Dia boleh lakukan urusan sama ada dengan pentadbiran kerajaan ke swasta. Dulu kena pergi ke pejabat pos, nak bayar bil Selcom, kena pergi ke Selcom Center atau pusat Selcom. Sekarang tak perlu lagi. Di depan muka je, buka saja telefon, bayar, nak bayar apa. Bil elektrik, bil Astro, bil Kowai, semuanya di hujung jari. So urusan tu lagi cepat, mudah. Tak perlu nak keluar, tak perlu nak beratur. Hanya menggunakan teknologi dengan telekomunikasi yang ada. Okey, lagi-lagi banyak lagi aplikasi yang telah diwujudkan oleh kerajaan untuk memudahkan lagi urusan
penduduk-penduduknya. Baik, memudahkan pencarian maklumat kerana dapat dicapai di mana sahaja melalui internet. Okey, sebab itulah maklumat di hujung jari, ilmu di hujung jari. Sebab itu tidak pelik zaman sekarang ni kalau pelajar-pelajar 12A, 13A, 14A. Tapi pelik kalau pelajar-pelajar belajar tak ada A. Pelik tu. Maksudnya dia tidak menggunakan alat telekomunikasi, tak menggunakan teknologi ini untuk mencari maklumat, untuk menambahkan ilmu-ilmu mereka. Sedangkan dengan adanya telekomunikasi ini memudahkan pencarian maklumat kerana dapat dicapai kat mana saja. Dalam tandas pun boleh belajar sains, belajar geografi, tengok sambil-sambil tu kan. Tapi jangan buat kat tandas. Contoh menunjukkan bahawa mudah dan senang kat mana saja boleh dapatkan maklumat. Cumanya yang penting pastikan maklumat yang berguna. Cari maklumat yang berguna. Yang bukan-bukan. Baik, yang keenam. Ini dia. Live football sebenarnya. Siaran langsung dapat ditonton di seluruh dunia. Kalau dulu memang cikgu cerita tak adalah susah. Tengok siaran ulangan sahaja. Tetapi dengan adanya teknologi dan telekomunikasi yang semakin berkembang pesat sekarang ni, kita boleh tengok secara langsung permainan bola sepak ke, bola keranjang ke, apa saja yang secara langsung daripada luar negara, kita boleh menikmatinya secara langsung. Kalau dulu perlu tengok dekat TV saja, kita buka TV. Sekarang tak perlu. Atas katil pun boleh buka. Sebab dah ada aplikasi-aplikasi menonton TV di dalam telefon pintar. Sangat hebat. Okey. Seterusnya, ni apa ni? Meningkatkan kualiti pendidikan melalui pertukaran maklumat melalui telesidang. Sebagai contoh, kita sekarang ni bukan saja belajar di dalam negara, tapi kita juga boleh berkongsi ilmu dengan masyarakat ataupun pelajar-pelajar di luar negara sana. Kita buat telesidang. Buat pertukaran maklumat dalam kelas, kita buka tu, kita cuba connect dengan orang daripada luar negara. Contoh paling dekat lah dengan orang Indonesia. Dengan orang Singapura, dengan orang Thailand. Hanya duduk di dalam kelas saja, kita boleh belajar juga dengan orang daripada luar negara. Ini meningkatkan lagi kualiti pendidikan kita. Sama juga macam kita lakukan sekarang kan, cikgu menggunakan YouTube untuk menyampaikan maklumat itu ni. Banyaklah lagi antaranya. Sebab itu zaman sekarang sepatutnya pelajar-pelajar lebih bijak, lebih pintar, lebih cerdas. Kerana teknologi telekomunikasi ini menjadikan segala-galanya lebih mudah untuk diakses dan untuk diterima. Cuma yang paling penting, kena kawal diri. Biarlah maklumat dan ilmu yang diterima itu adalah maklumat dan juga ilmu yang memberikan manfaat, bukan yang bukan-bukan. Baik, seterusnya memajukan bidang perubatan melalui teleperubatan pun sama. Contoh, kita ada sakit ternak ke apa ke, kita tak sempat nak pergi ke hospital luar negara, berujuk pada pakar, kita boleh menggunakan teleperubatan. Ini kat Australia macam tu juga. Kat Australia mereka dah gunakan bahawa pesakit-pesakit tidak perlu pergi ke klinik, tidak perlu pergi ke hospital. Just menggunakan telefon sahaja, bagi tahu simptom-simptom dia, sakit apa, kat mana, tunjuk kat mana. Dan melalui simptom-simptom ini, doktor-doktor boleh membuat preskripsi ubat. Okey, dia sakit ni, okey, bagi farmasi, beli ubat. So, lebih mudah. Okey, dan lebih majulah bidang perubatan ini. Yang seterusnya, yang ke-9. Ini dia, amaran awal cuaca dan bencana dapat dilakukan melalui pemantauan satelit. Sebab satelit di luar bumi tu dia pantau, dia tengok awan bergerak macam mana, kerajuan angin dah ada dah. Jadi dengan adanya telekomunikasi ini, maklumat-maklumat ini dapat dihantar ke jabatan-jabatan ataupun stesen-stesen yang berkaitan untuk membuat ramalan, membuat andaian dan memberikan maklumat awal kepada penduduk. Contoh, daripada angkasa lepas, satelit dapat tangkap dah bahawa ada kepulan asap sedang menuju laju ke satu kawasan. Jabatan kawasan itu dapat terima, dia beritahu amaran. Mungkin masa sejam, 2 jam lagi, ataupun esoknya akan berlaku ribut petir ke, hujan ke. Sebab tu kita boleh tahu sekarang ni ramalan cuaca. Kenapa orang boleh meramalkan cuaca? Sebab adanya satelit kat luar tu yang memantau data-data berkaitan dengan apa yang berlaku di bumi. Dan maklumat itu dihantarkan melalui telekomunikasi. Kata telekomunikasi, susah juga untuk kita mendapatkan maklumat yang telah dipantau oleh satelit-satelit yang berada di luar bumi itu. Ni ke-10. Awak ni suka sangat dah ni. Apa dia? Merancangkan urusan perniagaan melalui pasaran barangan atas talian seperti Lazada.
Shopee PP, Shopee PP, Facebook dan sebagainya. Jadi dengan adanya telekomunikasi ini, urusan perniagaan semakin rancak. Kalau dulu orang yang dah bekerja saja berniaga, sekarang ni pelajar-pelajar, ada budak tengah belajar pun menjadi usahawan sebab dia menggunakan online shopping ini. Dia menggunakan telekomunikasi ini bukan sahaja untuk belajar tapi juga untuk menjana pendapatan, membantu keluarga, mak dan juga ayah. Okey. Baik. Okey, itu di antara kepentingan-kepentingan yang ada. Antara kepentingan-kepentingan yang ada. Okey, ada berapa tadi? Ada lebih kurang 10 kepentingan dia. Ada lebih kurang 10 kepentingan. Baik, seterusnya kita nak masuk pula tentang 6.4. Baik, sebelum tu sebelum tu minta pelajar tunggu sekejap. Kita nak masuk 6.4. Sebentar saja lagi. Okey, kesan telekomunikasi kepada negara. Kesan telekomunikasi terhadap pembangunan negara. Kita nak tengok berapa banyakkah kesan dia. Apakah kesan-kesan yang dimainkan oleh telekomunikasi ni terhadap pembangunan pada negara kita. Sama ada pembangunan secara material ataupun secara sosial. Sosial ni boleh jadi pembangunan dia kepada masyarakat lah. Okey. Baik, 6.4. Tadi habis 6.3, ada 10 kepentingan telekomunikasi ini. Baik, seterusnya kita tengok apakah kesan-kesan sekiranya telekomunikasi ini digunakan dengan baik. Dan sekiranya tak digunakan dengan baik, apa pula kesan-kesan dia? Apakah natijah dia? Baik, di sini kita boleh bagi pada kesan positif dan juga kesan negatif. Kesan positif ini maksudnya yang baiklah. Kalau kita gunakan alat telekomunikasi ini, teknologi ini dengan baik, ada kebaikan di kepada kita. Baik, yang pertama macam tadilah Google Classroom. Yang pertama pencarian maklumat. Itu yang baiknya. Dengan teknologi, dengan telekomunikasi ini, maklumat dapat diperolehi dengan mudah dan cepat melalui capaian internet. Sama ada capaian Mr. Google ataupun Mr. Yahoo. Boleh tanya. Okay. Dan internet juga mampu menyediakan banyak sumber. Sama ada sumber ilmu tu daripada dalam negara ataupun daripada luar negara. Macam sekarang, walaupun awak dah tengok channel YouTube Cikgu Belajar, kan cikgu-cikgu depan ada. Boleh tengok, tak ada masalah. So, buat perbandingan. Mana yang awak lebih selesa, yang lebih mudah awak nak faham. Ataupun awak boleh combine dua-duanya. Sebab tu zaman sekarang, macam cikgu cakap tadi, tak pelik pelajar ni bijak sangat lah. Bijak doh. Enggak mohon genekan boh. Bijak doh. Banyak ilmu-ilmu sebab ini ada ni. Sama juga e-pembelajaran. Memudahkan sistem pembelajaran secara maya. Seperti Google Meet, Zoom dan lain-lain. Kan, walaupun kita menghadapi pandemik COVID-19, tidak boleh nak keluar, tak boleh lagi kelas, tapi kita boleh menggunakan telekomunikasi ni untuk kita belajar juga lagi. Sebab itu kadang kat sekolah-sekolah digalakkan menggunakan smartphone, dibawa smartphone. Kerajaan menggalakkan. Sebab apa? Sebab banyak kebaikan. Tetapi sekiranya digunakan dengan baik. Tetapi malangnya, tepuk dada, tanyalah selera. Baik, seterusnya e-perbankan. Perbankan online menjadikan urusan dengan bank secara dalam talian dengan mudah, cepat dan juga pantas. Tak perlu lagi nak pergi bank. Sebab tu pada cikgu sendiri pun kadang jarang bawa duit cash. Semuanya menggunakan online. Isi minyak pun online. Okay, settle je. Contoh kan Petronas. Beli barangan pun Shopee pun gunakan kad debit saja online. Swipe je, tak payah bawa duit. Mudah, cepat, pantas. Okay. So tak perlu kalau duit hilang pun tak ada duit dalam tu, ada kat bank. Call bank, tolong block, contoh kan. Mudah. So e-perbankan lebih mudah. Sama juga e-dagang macam tadi. Urusan perniagaan. Dunia tanpa sepadan. So pasaran boleh buka luas. Kita boleh berniaga di luar negara. Kita tak fokus pada pasaran dalam negara sahaja. Jadi jualan dapat ditingkatkan melalui perniagaan secara online ataupun atas talian. Contoh kan, kalau kita Shopee kan, dulu mahal barang, tapi sekarang ni boleh dapat dengan harga yang murah sebab kita boleh beli terus dengan kilang dia kat China kan. Sebab kebanyakan barang-barang ni datang dari China. Sebelum sampai Malaysia, kos tinggi sikit lah kalau beli kat kedai. Tapi tengok Shopee, murahnya harga, sekali ganda beza. Sebab tu daripada kilang terus, contoh. So ini antara kebaikan
kebaikan ataupun yang positif. Sama tadi yang telesidang tadi, perubatan. Jadi kemajuan dalam bidang pendidikan dan perkongsian ilmu dan maklumat dengan negara luar melalui interaksi maya, sama ada pendidikan, perubatan, perdagangan. Sama juga sekalipun mesyuarat pun banyak menggunakan telesidang secara online. Masih duduk kat rumah masing-masing pakai kain pelekat, pakai baju smart-smart, pakai kod. Tapi bawa pakai kain pelekat je kan. So bermesyuarat, membincangkan isu-isu yang ingin dibincangkan. Hanya melalui telekomunikasi. Sama ni, tali perubatan. Doktor boleh memeriksa pesakit secara jarak jauh melalui komunikasi dengan pesakit tersebut. Macam kita kata tadi, dia tanya, apakah simptom-simptom sakit kat mana itu ini. Daripada simptom-simptom ni, doktor pakar boleh memberikan saranan apakah ubat yang perlu diambil, apakah yang perlu dilakukan. So, lebih mudah. Okay? Walaupun doktor tu berada kat luar negara. Pun sama juga e-kerajaan. Ingat perkataan ni, e-dagang, e-pendidikan, e-kerajaan. Maksud dia, ini masuk internet lah. Capaian teknologi telekomunikasi lah. Urusan dan perkhidmatan bersama dengan agensi kerajaan akan jadi lebih mudah dan cepat. Sebab apa? Sama macam tadi, tak perlu nak pergi ke pejabat-pejabat sana. Tak perlu nak mandi siap-siap itu ini kan. Bangun-bangun pagi buka saja nak bayar apa. Nak bayar PTPTN, e-hasil ke apa ke, nak bayar bil apa ke. Tak perlu lagi beratur panjang dekat pejabat pos ataupun dekat kota-kota yang berkaitan. Hanya di atas, secara atas talian saja. Dan lebih cepat lah. Buka saja. Yang penting pastikan line internet ataupun capaian internet itu terbaik lah. Kan? Sama juga pengangkutan. Pengangkutan maksudnya kita boleh teleportasi. Bukan teleportasi. Maksudnya kita tak perlu nak tunggu taksi tu lama. Kita menggunakan perkhidmatan kereta secara online. Seperti Grab ke, Uber ke. Kita tempah secara atas talian. So kita tak nak bergerak jauh. Kita duduk kat tempat kita tertempah. Dan dia sendiri akan datang ambil kita. Lebih mudah. Kalau sebelum ni terpaksa tunggu pergi stesen bas, mak hantar, ayah hantar, atau berjalan kaki, tunggu stesen bas, tunggu stesen taksi, kan lama. Sekarang ni mudah. Dah siap-siap, ataupun sebelum siap tu, tempah siap-siap. Bayar per minit dah siap, 5 minit dah siap. Okey. Siap-siap, tengok kenderaan dah sampai. Lebih mudah. Tempahan tiket pun sama juga. Ambil tiket bas. Tak perlu pergi kaunter lagi. Secara atas talian semuanya. Tempahan tiket bas, kapal terbang boleh dilakukan secara atas talian dan menjimatkan masa lah. Sebab apa jimat masa? Sebab kita tak perlu nak pergi ke tempat tu. Itu bertanya lagi, masa jimat masa tu macam mana? Sebab kita boleh terus buat. Buka saja. Okey. Nampak ni? Terbeliak mata dia. Tadi yang positif. Sekarang yang negatif, yang tak baiknya telekomunikasi. Bukan telekomunikasi ni yang tak baik, tetapi orang yang menggunakan telekomunikasi tu yang tak baik. Kesan negatif sekiranya digunakan oleh orang yang tidak berhati mulia, tidak suci murni, tiada akhlak budi pekerti. Okey, ini dia kesan negatif yang pertama. Apa dia? Nampak tu? Scam, penipuan ataupun jenayah cyber. Okey, apa maksud jenayah cyber ni? Dengan scam ni ramai orang yang tertipu. Contoh macam kenalan melalui alam maya kan, kenal kat Facebook, ini kawan, kita tak kenal pun, dia jauh. Kita pun percaya ke dia. So bila kita percaya kat dia, itu dia minta tolong, kita pun tolong, transfer lah. Itu antara masuk scam lah tu. Maksud dia penipuan. Ini dia, sebaran maklumat berunsur fitnah, sekat untuk fitnah, hina di laman sosial. Kan sekarang ni, tengok telefon, tengok WhatsApp, sampai maklumat. Kita pun share. Tapi maklumat tu tak tahu betul ke atau tidak. Sebab tu kena hati-hati juga belajar. Apabila dapat satu maklumat itu, ini kalau tidak sahih, kalau rasa was-was, ragu-ragu, jangan share. Cukup simpan untuk diri sendiri. Sebab itu dalam Islam ada konsep tabayun. Tabayun ni maksudnya kita menyiasat betul ke tidak. Tapi cikgu ni baik ni, jika kau tak share nanti dapat ni. Jangan percayalah benda macam tu. Semuanya Allah yang tentukan. Okay, ada juga banyak macam dikatakan bermimpi jumpa namanya, kau tak terjebakkan akan ditimpa malapetaka. Kita pun takut, sebar belaka. Rupanya tak betul. Jadi fitnah. Al-fitnatu asyaddu minal khat. Tu bahaya tu. Kena hati-hati. Okay, sebaran maklumat berunsur fitnah, tidak betul, berunsur palsu. Sebab orang sekarang ni suka pada viral, dan tak semua benda viral tu baik, dan tak semua benda viral tu betul. Paling mudah ambil pendekatan macam ni. Bila dapat satu maklumat, dapat satu berita, simpan untuk diri sendiri dulu.
Tapi kita tak sebar benda baik, kita kena sebarkan. Tapi kita tak tahu baik ke tak baik. Melainkan berita atau maklumat kita dah tahu, kita sahih, confirm memang betul, bolehlah kita nak berkongsi dengan orang. Sama juga, macam kita cakap tadi, sebaran maklumat berunsur fitnah. Masyarakat mudah terdedah dengan isu keganasan, hasutan dan berita tidak sedar. Contoh, dengan isu keganasan, budak-budak tengok cerita ganas, cerita itu, ini. So, dia terpengaruh. Bila terpengaruh, berkawan pun, bermain dengan kawan pun secara ganas. Berlaku. Seorang pelajar terjatuh daripada bangunan tingkat 3 kerana bergurau dengan kawan-kawannya. Bila cecek sendiri, rupanya terpengaruh dengan isu-isu keganasan yang berada di dalam media sosial. So, ikut. Mula gurau-gurau je. Tapi kadang-kadang budak-budak kan, terlajak. Boleh jadi bahayalah. Sama juga hasutan. Kan banyak kan, budak-budak sekarang main grup-grup, macam-macam grup lah. Sembang untuk orang. Ini hasut tu. Okay. Suka berkongsi berita yang belum pasti di halaman sosial. Seperti Facebook atau Instagram, Twitter dan sebagainya. Berkongsi. Dapat kongsi-kongsi. Sebab cakap, ni viral ni. Nanti ramai aku punya followers. Lebih penting pada followers. Padahal benda tu tak betul. Kena hati-hati sebab kita ada SKMM, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia yang akan memantau. Sekiranya didapati bersalah, boleh dikenakan tindakan undang-undang. Sebab tu kena hati-hati pelajar-pelajar semua. Apa saja maklumat yang kita dapat, gunakan dengan baik. Gunakan telekomunikasi, teknologi ini dengan sebaiknya untuk kemajuan diri kita. Ini dia pencerobohan dan kecurian data peribadi. Sebab ada individu yang ada kemahiran tentang komputer dan kongsi, so dia boleh hack. Sebab tu kadang-kadang dalam Facebook pun macam pelajar-pelajar suka nak share. Semua muda suka share kat Facebook, Instagram. Itu bahaya, mendedahkan diri kita. Kita berada kat mana, kita buat apa, kita senang ke susah ke. So dia akan mendedahkan kita kepada orang-orang yang kat luar sana yang kita tak tahu. Mungkin ada scammers ataupun ada orang yang memantau tengok aktiviti kita. Tu bahaya. Sebab tu benda-benda, tak semua benda boleh kita post dekat Facebook, kat media sosial. Tapi budak-budak sekarang macam tu lah. Tapi nasihat cikgu, janganlah. Kalau boleh, postlah benda-benda yang ke arah kebaikan. Yang benda peribadi, awak berasal kat mana, nombor telefon awak itu ni, tak payah nak share dekat umum itu ni. Sebab kita takut sekiranya nanti awak terdedah kepada pencerobohan dan kecurian data peribadi. Ini tidak mustahil. Dah berada dalam berita. Ramai juga yang kita dapat maklumat-maklumat. Tengoklah dalam berita banyak. Penipuan ataupun data diambil ataupun privacy itu. Sama juga. Macam-macam lagi lah. Kalau nak ulas banyak. Tak habis. Pencerobohan dan kecurian data. Maklumat peribadi individu digunakan untuk tujuan lain dan disebarkan di atas talian. Contoh, dia buka akaun fake kita. Sebab kita letak gambar-gambar kita, dia pun copy paste itu ini. Lepas tu dia post yang bukan-bukan. Sedangkan bukan kita. Tu maksudnya. Contoh scammers menceroboh akaun bank pengguna. Hanya menggunakan nombor kad pengenalan. Sama juga. Sebab tu nombor kad pengenalan jangan senang-senang bagi ke orang. Saya nak bagi cikgu, boleh tahu timeline saya. Boleh wish kat saya. Tak payah benda-benda gitu. Allahu Rabbi. Kan? Keselamatan kita yang paling utama ni, maklumat tidak sahih. Berita palsu hanya akan menyebabkan panik dan boleh menggugat keselamatan negara. Lagi berkaitan dengan COVID-19 ni. So, kena hati-hati. Sebab itu pun kerajaan wujudkan dia punya laman sendiri MKN. Supaya dapat maklumat terus daripada Majlis Keselamatan Negara. Maklumat tidak sahih, berlaku penipuan, penyebaran maklumat yang tidak benar. Lepas tu dikongsi pula oleh mereka yang tak ada tanggungjawab. Pakai kongsi je. Sebab tu, jadilah masyarakat yang bertanggungjawab. Sekiranya dapat maklumat, tabayun, selidik, swasidik dulu. Kalau rasa tak pasti, cukuplah simpan untuk diri sendiri. Untuk pedoman dan juga panduan diri sendiri. Tak payah nak sebar-sebar. Melayari web yang tidak berfaedah. Menyebabkan jadi mengantuk kat kelas. Pelajarlah berketagihan main game. Seronok. Sekali-sekala tak apa. Tapi bila dah banyak sangat kala, bermasalah. Contoh, murid dan pengguna internet di bawah umur terdedah dengan laman web yang tidak selamat. Yang mempunyai unsur-unsur yang negatif, yang ganas. Yang boleh merosakkan minda dan juga akhlak mereka. Nama web seperti permainan game, perjudian, laman web pornografi menyebabkan murid tidak dapat memberikan tumpuan ketika hadir ke sekolah, menjadikan murid emosi tidak stabil, bergejolak dan terasa nak cuba benda yang bukan-bukan. Itu kena patah. Tapi bahayalah sebab sekarang ni dengan teknologi di hujung jari. Sebab itu diri sendiri juga kena jaga. Pelajar macam cikgu cakap, pelajar sangat mudah untuk mendapat maklumat, dapat ilmu untuk menjadi bijak, pandai, cerdik. Tetapi pelajar juga terdedah pada unsur-unsur yang tidak baik ini. Kena hati-hati. Sebab kata orang, lebih baik mencegah daripada mengubati. Maksud dia, janganlah main cuba-cuba. Nampaknya terus perang.
Nak tengok sikit juga. Tak payah. Iman kita senipis bawang sahaja. Okey, sama juga penyebaran identiti macam juga cakap tadi. Dia ambil gambar Facebook kita, dia ambil maklumat kita, dia buat account fake. Seolah-olah kita. Maksud dia menyamar. Pun berhati-hati, bahaya. Okey, penggunaan internet yang tidak beretika, menyamar dan menggunakan identiti samaran untuk jualan produk atau melibatkan penipuan skim cepat kaya dan sebagainya. Macam-macam lagi lah. Bukan saja skim cepat kaya, macam-macam lagi. Maksudnya dia menggunakan gambar kita tu, dia copy tu buat fake account Instagram ke Facebook, apa-apa je lah. Sebab tu kalau boleh private, ada benda kena private. Gambar-gambar kita pun tak payah nak post biaya sangat. Kalau boleh post gambar yang secara beramai-ramai. Beramai tak ada masalah, tak ada isu. Tapi kalau banyak sangat post gambar yang individu, bahaya jugalah. Nak post gambar individu boleh, tapi tulislah caption yang baik-baik. Okey. Sekiranya terjadi kes macam yang scammer semua ni nampak itu ini, cepat-cepat laporkan, maklumkan pada pihak yang bertanggungjawab. Baik, habis 6.4. Ada beberapa tadi kesan negatif. Nampak macam banyak kesan negatif je pada kesan positif. Dia sama, dia balance. Dan semuanya bergantung kepada individu itu sendiri. Okey. Itu 6.4, 6.3 kita dah tengok apakah kepentingan dia. Kita dah tengok apakah kesan dia. Sekarang kita tengok 6.5. Nak tengok pula macam mana cara penggunaan alat telekomunikasi secara beretika. Sebab kita tahu bahawa ada kesan negatif, terutamanya terhadap pelajar-pelajar di bawah umur ataupun di bawah umur 25, bawah umur 30 dah bahaya. Okey. Jadi kita nak tahu apakah cara yang betul menggunakan alat telekomunikasi. So, etika tata cara yang betul menggunakan alat telekomunikasi seperti ini. Beradab ketika berkomunikasi di internet. Menggunakan bahasa yang baik. Tatar bahasa yang baik. Tutur kata yang baik. So, ini netizen lah. Pakai sembuh je. Pelajar-pelajar harap jangan jadi macam itulah. Kalau sahabat pun tak perhati ke, gunakan. Nak tegurlah dengan cara yang baik. Dengan cara orang cakap yang berhikmah. Nak tegur tu. Menggunakan kemudahan telekomunikasi untuk tujuan yang bermanfaat. Seperti dapatkan maklumat, bertegur sapa, mengeratkan hubungan, tak ada masalah. Dan boleh juga menggunakan untuk menyemak kebenaran dan kesahihan sesuatu maklumat yang disebarkan dalam internet. Macam mana nak tengok sahih tak sahih? Lawatilah nama-nama web kerajaan yang berkaitan. Kat situ ada nombor-nombor telefon tanya. Saya dapat maklumat betul ke tak betul? Kata betul, laporkan supaya benda tu tak tersebar. So kita menjadi penduduk yang baguslah. Amal ma'ruf nahi munkar. Menghargai hasil kerja orang lain dan tidak melakukan plagiat dengan sewenang-wenangnya. Bermaksud dia, bila ada hasil kerja orang lain, kita kerja apa, kita tengok. Jangan pula antikarang, kita gunakan hasil kerja orang lain tu, kita copy, kita paste. Kita cakap kita yang buat, jangan. Kalau kita copy, kita paste, kita letak. Diambil daripada Facebook. Cikgu Muhammad Ismail Bismillah. Contoh kan? Itu tak apa. Itu bukan copy paste maksudnya. Kita bagi tahu bahawa kita dapat maklumat ini, kita dapat kata-kata ni, hasil kerja ni, orang ni punya. Itu maksudnya menghargai hasil kerja orang lain dan tidak melakukan plagiat dengan sewenang-wenangnya. Baik, seterusnya, bersopan santun dan menggunakan bahasa yang beretika ketika berkomunikasi. Macam cikgu sebut tadi. Telefon pintar memanglah pintar, tapi adakah anda pintar? Tidak mendedahkan hal-hal peribadi serta memberikan kata laluan kepada orang lain. Atau kan tak beri kata laluan pun berikan hin-hin lah. Contoh tarikh lahir tu ini, orang tahulah. Biasa orang menggunakan tarikh lahir sebagai kata laluan kan. Bank apa ke. Lepas ni jangan gunalah, orang boleh tahu. Okey. Elakkan daripada mengganggu dan merosakkan perbualan dan komunikasi orang lain. Orang yang tengah sembang telefon kita pun bising belakang. Itu ini. Orang yang tengah chatting dengan orang kita pun masuk sibuk itu kacau. Itu antara etika-etika lah. Okey. Ni uji minda sikit. Jelaskan kepentingan telekomunikasi di Malaysia. Bagaimanakah telekomunikasi dapat mewujudkan peluang pekerjaan kepada rakyat Malaysia? Dia tadi kan. Jelaskan kesan negatif. Apakah contoh penggunaan alat teknologi secara beretika? Dia dah merangkumi 4 soalan ini. Dia merangkumi 6.3, 6.4 dan juga 6.5. Pelajar boleh try, cubalah jawab. Jawab dulu, lepas tu tengok buku teks, tengok balik video ni. Ada jawapan dia. Betul tak betul? Okey? Boleh? Boleh ke tak boleh? Cubalah. Dan nama pelajar. So, kenalah cuba benda macam ni. Okey? InsyaAllah. Itu di antara topik bab 6. Okey? Diharapkan dengan apa yang telah dikongsikan ini dapatlah memberi sedikit manfaat kepada pelajar-pelajar
okey, dapatlah harapnya membantu para pelajar untuk menambahkan ilmu, untuk lebih memahami topik geografi tingkatan 2. Macam cikgu selalu sebut, geography is fun, geography is all around us. Okey, geografi ini berkaitan dengan diri kita sendiri. So kita cubalah amalkan, kita cuba praktikan. Okey, dah tahu bahawa telekomunikasi ini adalah satu topik yang sangat dekat dengan diri kita sebab kita sering menggunakannya. InsyaAllah kita jumpa lagi di dalam video yang akan datang, video pengejaran yang akan datang. Sekiranya ada apa-apa masalah, boleh tinggalkan komen, boleh like, boleh subscribe sekiranya sudi, dan boleh share lah pada rakan-rakan yang lain. Semoga video pengajaran ini dapat memberi manfaat pada pelajar, dapat membantu pelajar memahami sebersedikit tentang subjek geografi tingkatan 2. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam video yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan bye-bye.